Tepuk tangan untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa ramai daripada anda nak belajar hidup luar biasa, angkat tangan, say I. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anda. Selamat pagi. Saya tadi dengar ada orang tak cakap terima kasih dapat buku kat luar tadi. Kan? Quran disebut auzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, nescaya dia kata aku tambah lagi. Barang siapa yang engkar, azab aku amat pedih. Dan azab tu bukan kat dunia, bukan kat sana, dekat dunia lagi kita rasa terseksa sebab kita tak bersyukur. Kunci hidup luar biasa yang pertama kalau anda baca dalam buku tu, salah satu kuncinya adalah the power of syukur. Siapa nak hidup luar biasa, angkat tangan, say I. Pegang prinsip pertama, power of syukur. Di mana saja anda berada hari ini, tak ada masalah. Tapi kalau anda bersyukur, Allah boleh ubah sekejap je kalau dia nak ubah. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 orang jutawan yang saya kenal. Kalau ada siapa yang teringin jadi jutawan, tak nak tak apa. Cakap masalah, tak nak sudah, nama kau Joya. 10 orang jutawan yang saya kenal, tuan-tuan, 7 orang tak pernah habis sekolah. 7 orang tak pernah habis sekolah. Salah seorang dia tak pernah masuk sekolah pun. Hanya tahu tulis nama dia Peter. Tu je dia tahu. Yang lain-lain semua hal dia tak tahu. Billionaire yang terkenal di dunia, kebanyakannya tak habis belajar pun. Steve Jobs, college tak habis. Bill Gates, universiti tak habis. Mark Zuckerberg, universiti tak habis. Richard Branson, kawan saya, bulan 12 hari tu saya lepak dengan dia. Bulan 10 ni saya lepak kat pulau dia, insyaAllah. Tak pernah masuk sekolah, hanya masuk sekolah sebab nak meniaga majalah. Sekolah menengah sebab nak meniaga majalah. Tak pernah masuk universiti pun. 5 tahun lepas tu dia founded Virgin Airlines. Tanya orang sebelah, macam. Kebanyakan dalam kelas ni bangsa saya. Kelemahan kita adalah, kelemahan ramai orang yang gagal adalah, dengar betul-betul, mereka tidak menyediakan diri dia untuk berjaya. Dia tak readykan diri dia ni untuk jadi somebody. Saya melalui proses yang sangat dahsyat. Saya nak share pagi ni sekejap. Saya nak share dengan benda yang sangat penting. Apa yang anda boleh buat untuk perbaiki hidup anda dan apakah cabaran? Ada 9 cabaran. Berapa cabaran? 9. 9 cabaran. Actually 10. Start semalam kan Sungai Petani jadi 10. Satu benda yang saya dapat talk semalam. Kenapa orang susah nak ubah hidup dia? Ada 9 campur 1, 10. 10 cabaran. Antara salah satu benda, tuan-tuan yang saya lihat. Kenapa orang berjaya itu berjaya? Persediaan dia nak berjaya. Saya beri contoh. Nicole David, pemain tenis terbaik di dunia. Nampak sangat tak kenal Nicole David. Muka diam, relax je. Macam diam, macam. Pemain tenis terbaik di dunia, betul? Betul pula tu, yeah! Anyway, yang saya nak cakap adalah Nicole David. Datuk Nicole David, sebelum dia jadi, sekarang dia pemain squash terbaik di dunia. Dia tak tahu, namun setiap every year dia menang. Saya dengar ada berapa tahun dah asyik dia menang. Ish baguslah. Tapi anda rasa dia menjadi pemain squash terbaik kat dunia sebab dia lahir-lahir terus pandai main squash. Dia lahir dengan raket squash. Mak dia memang keturunan dia ada nama belakang Al Squash. Tak, sebab benda yang menjadikan seseorang itu berjaya ialah persediaan dia. Persediaan saya, anda kena faham. Ada orang kadang-kadang saya cakap dengan saya, dia bolehlah ada jutawan. Anda kena tahu, fact ni adalah ayah saya kerja Jabatan Parit dan Tali Air. Technician je. Mak saya bekas cikgu. Bukannya dari lahir saya terus bawa pun ambil kau, siap ni harta kau jutawan. Nicole David ni, persediaan dia nak jadi pemain terbaik ni yang kita nak faham. Jadi terbaik tu anda nampak, cantik. Jadi luar biasa tu anda nampak. Persediaan nak jadi luar biasa tu yang orang tak nampak. Berapa jam dia pergi berlatih setiap hari? Berapa kali dia buat berlatihan? Setiap hari, setiap jam, setiap pagi dan petang. Apa yang dia buat? Lebih daripada sesiapa pun dalam dunia yang dalam bidang squash nak jadi pemain terbaik. Anda rasa adakah dia berlatih sama macam orang yang nak main lawan kat section 13 lawan 15? Atau Jeram nak lawan Kuala Selangor, macam tu lawan dia. Praktis tahun sekali 2 jam dah boleh lawan. Kurang-kurang sehari dia akan berlatih 8 jam ke 10 jam sehari. Paling kurang tuan-tuan dan puan. Untuk nak jadi yang terbaik. Persediaan. Dan dalam hidup kita, banyak kali Tuhan sedang menyediakan kita untuk jadi yang terbaik. Tapi kita tak perasan. Bila dia bagi kita ujian yang sangat dahsyat, kan saya share pengalaman saya. Bermaksud dia sedang sediakan you untuk sesuatu yang lebih dahsyat.
Dan dia tidak akan bagi kita ujian, melainkan ujian tu kita mampu dan boleh handle. Dia tahu kita boleh handle. Tapi most of the time, manusia berpaling daripada ujian tersebut. Dan tak nak belajar mengatasi ujian tersebut. Bila dia tak nak mengatasi, bermakna dia masih stay dekat level biasa-biasa. Mind dia tak boleh pergi luar biasa. Pagi ni saya akan explain dengan you satu carta. Yang ini bukan carta di era. Ini adalah carta proses. The first time saya share benda ni adalah dalam seminar hidup luar biasa ni. Dan anda adalah boleh gunakan dia untuk faham macam mana hidup seseorang tu jadi macam tu. Kenapa ada setengah orang pilih buat keputusan hidup biasa-biasa, cukuplah 1,500 sebulan. Macam saya dulu, gaji pertama saya 1,500. Kenapa saya buat keputusan tu? Kenapa ada orang pilih untuk aku tak nak, aku nak buat lebih daripada ni? Kenapa ada orang tiap tahun gaji dia tak meningkat tapi hutang dia meningkat? Kalau 20 tahun dulu kerja 1,500. Sekarang belum tentu gaji je 15,000. Betul? 20 tahun dulu anak-anak pergi sekolah boleh bawa 50 sen. Hari ini belum tentu boleh bawa 50 sen yang sama. Betul? Bermaksud ekonomi punya masalah bukan pasal 3, 4, 5, 6. Dia dah memang ada masalah tu selama ni. Dan kalau kita fikir masalah dunia ni, ekonomi dunia ni boleh diselesaikan dengan bogil tengah jalan, benda itu tak akan selesai. Apa yang kita kena buat? Belajar kuasai ekonomi diri kita sendiri. Sebab tu saya bercakap tentang topik ini pagi ini. Bagi anda yang nak ambil manfaat, ambil manfaat. Yang tak nak, suka tinggal. Tak nak sudah, nama kau tetap Joya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anda, sila duduk dengan gembira. Alright, berapa ramai dah bersedia nak belajar? Ready, cerita pasal ready. Bersedia nak belajar pagi ni? Katakan, say I. Saya dah cakap 80% adalah persediaan. So kalau you bersedia, kita akan proceed dengan laju dan pantas. Boleh ke boleh? Saya akan jadikan sesi saya ni adalah sangat compact, intensif, delivered, clear insya-Allah. Boleh-boleh? Kalau anda tak faham, anda jangan marah saya. Sebab apa? Sebab itulah bila orang mengaji, dia baca Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina. Sebab apa? Sebab nak minta Allah bagi kefahaman. Bukan saya yang bagi orang faham. Anda kena minta Allah bagi you faham. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Boleh-boleh? Okey, siapa nak hidup luar biasa? Angkat tangan, say I. Proses dia macam ni. Tengok sini. Cakap orang sebelah. Teng, teng, teng. Cakap orang sebelah. Gurau-gurau pun tak boleh. Yang benda lah. Bukan syarat kelas ni 21 tahun ke atas ke? Okey. Sekarang ni, perkara pertama, piramid proses pertama yang anda kena faham, hari ini, hidup kita ada suasana hidup kita hari ini, betul? Yang kita panggil sebagai result. Cuba ulang. Result ataupun hasil hidup kita hari ini. Alright? So ada orang bekerja, ada orang berniaga, ada orang tak tahu dia bekerja ke dia berniaga. Okey? Ada orang dia pun tak pasti aku yang mana. Ada orang suri rumah, ada orang pelajar, ada orang masih lagi buat projek pentanaman anggur yang tak selesai. Itu adalah result. Apa yang kita ada hari ini adalah result daripada apa yang kita buat semalam. Faham ke faham ni? Okey, bagi anda yang datang hari ini nak belajar, saya nak beritahu dengan anda, apa yang saya ajar ni takkan masuk kalau you rasa, sebab cabaran pertama nak ubah hidup adalah ego. Faham? Cabaran pertama nak ubah hidup adalah ego. Ada 10, yang pertama ego. Ego ni masalah saya dulu. Ego ni adalah masalah yang sombong tapi bodoh. Macam dalam akaun ada 300 juta. You faham? Itu akan menghalang you nak faham apa yang saya nak explain ni kejap lagi. So saya cadangkan you belajar, buka hati you, buka mata you untuk belajar apa salahnya aku cuba dengar. Walaupun aku dipaksa oleh bini aku hari ni, tak apa, aku cuba dengar. Sebab hutang aku pun banyak lagi, belum selesai. Dan mamat ni nampak walaupun macam tu, walaupun badan dia besar dan gemuk, tapi tadi kita dah share video orang yang dah berubah live dia. Cikgu yang masuk kelas ni dah berhenti sekolah dah bulan lepas. Dah berhenti sekolah. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah berkat ilmu yang dia belajar, dia guna. Ada ilmu tak guna pun tak guna. Dia guna. Pendapatan dia first time tuition. Tengok tadi kan? Tuition dapat 20,000 lebih. Lepas tu buat pula peniaga tudung dapat 40,000 lebih. Sekarang dia buat average 60-70,000 sebulan. Tak nak berhenti pun terpaksa berhenti. Dan saya suka orang berhenti. Misi saya adalah mengajar orang macam mana buat duit
Dan dia berhenti kerja. Ada sebab, kan saya explain kenapa. Kenapa saya punya misi tu gila macam tu. Tapi kalau anda tak nak berhenti, anda kerjalah sampai 68. Suka hati you. Itu pilihan. Kita nak ada pilihan. So, kenapa? Sebab saya dulu, nak cerita pasal saya, pengalaman saya dulu. Saya adalah orang yang kerja sibuk, kerja. Tapi tak ada apa-apa. Duit tak ada, hutang banyak. Tak ada masa dengan family. Sampai my first marriage fail. Gagal, first marriage. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya terlampau sibuk mengejar something yang saya rasa benda itu akan buat saya bahagia. Saya tak kata jangan cari duit. Jangan salah faham. Poin saya ialah salah niat untuk apa kita nak dapatkan duit. Siapa faham perkataan saya so far? Terima kasih. So saya nak explain. Masalah pertama adalah ego, cabaran. Kan kita sambung lagi cabaran lain. So kalau you nak faham saya nak explain yang triangle piramid ni, you kena belajar untuk letakkan ego tu sekejap kat bawah. Buka hati, cuba dengar. Apa yang dia cakap ni, boleh tak aku gunakan dalam hidup aku? Sedikit sebanyak, since ada dekat sini. Boleh? Saya ada kes guru kafar ni masuk kelas. Lepas tu saya macam, oh okay, teringat aku kes ni. Nama dia Siti Hajar. Ada video tak Siti Hajar? Ada. Siti Hajar ni, guru kafar. Dalam kelas saya, intensif, beberapa hari punya kelas, dia angkat tangan. Masa tu kelas saya tak ramai, dan masa tu beberapa orang. So dia angkat tangan, dia cakap, saya ni guru kafar. Apa saya nak buat? Macam, nak guru kafar buat je lah. Lepas tu, dia kata nak berniaga. Okey, nak berniaga. Saya cakap, mana saya tahu nak berniaga apa? Semua orang boleh berniaga apa je. Janji tahu buat duit. Tak tahu buat duit, berniaga apa pun tak jadi. Benda senang pun tak boleh jadi kalau tak tahu berniaga. Tak tahu buat duit. Benda kalau tahu buat duit, apa benda pun boleh buat duit. InsyaAllah. Benda yang orang tak nak tu boleh berniaga, boleh buat duit. Masalahnya bila tak ada ilmu buat duit. So dia tanya. Dan lepas tu kemudian dia dapat idea lah. Allah bagi dia idea. Idea ni adalah rezeki tuan-tuan. Kemudian dia buat takaful part time. Kemudian dia buat yang menjadikan dia meletup. Dia buat lebih kurang sekarang dalam 3 atau 4 ribu sebulan. Dia adalah buat ayam hijrah. Ayam hijrah. So dia terpaksa terminate kafar. Okay. Tak apalah, tak faham, tak apa. So, boleh saya sambung? Gurau-gurau kat lah. Nanti kita pergi surau. Zohor kan surau. Okey. So 24 tahun bekerja. Maksudnya daripada saya kecil agak kerja. Sampai saya dah besar agak kerja. 200. And then kemudian pendapatan akak sekarang lebih kurang 800. Saya tak marah akak, tak kisah itu apa rezeki akak. Tapi kita jangan salahkan takdir. Sebab takdir ni belum habis. Takdir tu hanya akan habis bila ditakdirkan kita dah meninggal. So ini takdir belum selesai. Bermakna dia masih lagi boleh ubah. Boleh tak boleh perbaiki? Boleh. InsyaAllah boleh. Apa sebab kenapa tak boleh perbaiki? Saya nak explain. Siapa nak tengok angkat tangan say I? So yang belakang tu macam dah tak ada dah. Macam dah tahlil je. Angkat tangan say I. Terima kasih. Datang nak nuntut ilmu, tak payah buat apa. Angkat tangan say I je. Itu je minta. Yang lain kau dengar. Boleh? Boleh. Thank you. So, 24 tahun, RM200, sekarang RM800. Saya nak cakap ni bukan saya nak cakap tak bagus ke apa. Mungkin nak hanya tahu buat benda ni. Dia macam ni, proses perubahan hidup ni ada proses dia. Kenapa kita hidup macam ni sekarang? Dengar betul-betul, ini sangat penting. Kita jadi macam hari ni sekarang adalah based on, tengok. Jangan tulis apa-apa. Fokus. Kejap lagi you tulis. Sebab bila saya explain, you tulis, you nak buat apa sekarang? Nak tulis ke nak dengar? Dengar. Kan nak dengar kita kan? Kalau dengar kan? Okey. Hari ni kita ada income 200, 2,000, 2,000, 20,000, 200,000. Apa saja hasil kita hari ni, keadaan suasana hidup kita hari ni, hutang kita ada banyak atau sikit, ada rumah tak ada rumah, naik kanch atau naik VIF, apa saja suasana, kau tahu kanch tu apa? Tahu. Apa saja suasana kita hari ini, result kita hari ini, tengok betul-betul, dia datang daripada tindakan kita. Okey? Tindakan, action. Kalau tak ada tindakan, tu tak ada hasil tu. Kalau you tak pergi bank apply loan, you tak dapat loan tu. Tak ada duduk rumah mengangkang dapat loannya. Cakap orang sebelah, kan? Terima kasih. So, dia datang daripada mana? Tindakan mendatangkan hasil. So ada orang kata, tapi dengan izin Allah. Macam mana kau tahu izin Allah ke tidak? Kau dapat WhatsApp. InsyaAllah Allah izinkan bila kita cuba, dia jadi, Allah izinkanlah.
Kalau tak cuba tak jadi, mana bukan Allah tak izinkan. Jangan salahkan Tuhan. Kita yang tak buat tindakan. Bila kita nak buat, terhalang. Itulah baru kata Allah kata tak jadi. Nak makan, tak ada pula kau duduk. Tak ada izin Allah pun nak makan ni. Mana izin tak sampai lagi ni? Inilah benda yang salah berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat. Kita salahkan Tuhan. Kenapa kau macam ni? Takdir. Kenapa kau macam ni? Belum izin. Ini semualah masalah besar. You know, Allah izinkan. Allah insya-Allah izinkan. Bila kita buat tu dengan bismillah, kita mulakan, kita serah pada dia, tawakal, kita bergantung pada dia, kita buat, kita lakukan, insya-Allah kita tengok hasil tu izin dia lah. Faham tak faham? So, tindakan adalah menyebabkan kita ada hasil hari ini. Tapi mana datang tindakan ni? Siapa nak tahu angkatan CI? Tindakan ni datang daripada atas dia, namanya, tengok, daripada atas dia namanya, kita tahu warna lain, keputusan kita. Cuba ulang. Sekarang tulis. Sampai situ tulis dulu. Keputusan kita. Bila you menulis tu, you tengah buat keputusan menulis, betul? Buat keputusan menulis dan you sertakan dengan tindakan. Ada WhatsApp kata nak izin tak ya? Allah dah izin lah tu. Dah tulis. Faham? Okey. So keputusan kita. Bila kita buat keputusan tapi kita tak bertindak, ada hasil tak? Saya ulang balik. Kita buat keputusan, aku nak makan tapi tak gerak. Tak gerak, tak makan lah. Gerakkan. Tak adalah gerakan. Tak gerak, tak makan. Ada keputusan tapi tak ada tindakan. Mana nak ada hasil? So, dia mesti ada keputusan, disertakan dengan tindakan, baru akan datang hasil. So, you sekarang berada di gaji you sekarang, di tahap kewangan you sekarang, berniaga ke, makan gaji ke, makan gergaji ke, you adalah ada apa yang you ada hari ini, masalah positif atau negatif, adalah datang daripada tindakan you. Tindakan tu datang daripada keputusan you. You jangan menyalahkan, oh dah takdir bini aku ni macam ni. Siapa akad nikah? Siapa akad nikah terima keputusan tu? Dan buat keputusan tu? Jiran sebelah. Tak, kita yang buat keputusan tersebut. Kita yang buat keputusan untuk setuju dengan tindakan tersebut dan buat result dapat hasil apa yang kita dapat hari ini. Kenapa nak salahkan orang lain? Nampak Boleh faham so far? So kalau hari ini kita banyak hutang, kita jangan sibuk marah dengan hutang negara, kita pun banyak hutang. Marah kita dulu, baru marah lain. Faham tak? Tengok diri dulu. Kau pun tak sedar diri, hutang melambat, tak boleh kontrol. Kau pun ketirisan wang, kebocoran wang. Betulkan diri dulu, baru dan betulkan orang lain. Saya faham kata CI. So, macam GS3, GS4, bukan saya tak marah, saya marah juga. Poin saya ialah, kita buat apa yang kita boleh buat. Keputusan kita, tindakan kita untuk betulkan diri kita. Itu poin saya. Saya faham kata CI. So far boleh handle? Siapa boleh handle ni? Berdiri, tepuk tangan untuk anda. Come on. Dan stop. So cabaran dia, cabaran pertama, saya nak sertakan dengan cabaran supaya anda faham. Cabaran pertama dalam merubah sesuatu tindakan dan hasil adalah keputusan, betul? Masalah dengan keputusan ni, dia tak boleh nak ubah kadang-kadang. Kenapa? Let me explain. Saya sebut tadi, bila ada ego. Macam mana kita boleh tahu orang tu ada ego atau tidak? Kita boleh tahu orang tu ada ego atau tidak based on tindakan dia. Dan saya dalam kelas, saya boleh nampak dengan jelas. Orang yang boleh ubah life dia dengan cepat, bila dia adalah buang ego dan belajar dengan cepat. Sebab dia belajar dengan cepat, dia terus guna ilmu tersebut dan bertindak, nanti hasil dia pun akan berubah. Contoh, saya suruh angkat tangan, CI. Itu sebenarnya nak bagi you belajar, membuat keputusan dengan pantas dan belajar bertindak dengan pantas. Bila you buat keputusan pantas, bertindak dengan pantas, agak-agak nanti hasilnya akan bertindak berubah dengan pantas tak? Sebab fast action, fast result. Itu formula dia. Tindakan yang cepat dapat hasil yang cepat. Kenapa ada setengah orang hidup dia tak berubah-ubah? Nak berniaga, 48 tahun fikir nak berniaga. Tapi tak start-start. Sebab lembab. Keputusan dia lembab. Tindakan dia pun lembab.
Bukan salah dia. Ada benda yang mempengaruhi ni. Kejap lagi saya explain. Lembab tu mungkin datang daripada 10 cabaran tu tadi. Yang saya akan explain semua ni. Yang pertama, ego. Sebab dia relate pada saya dulu, ego. Bila saya bekerja, saya nak berhenti kerja, nak berniaga, saya ni ego. Nanti kan saya cerita kenapa saya kata saya ego. So keputusan ni datang dari mana? Keputusan ni datang tuan-tuan dan puan daripada keinginan. Keinginan. Okey? Atau bahasa Inggeris, desire. Apa dia? Desire. Keinginan. Kalau keinginan dia cukup besar, cukup kuat, agaknya keputusan dia kuat tak? Kuat. Tindakan dia kuat tak? InsyaAllah kuat. Result dia? InsyaAllah akan kuat. Tapi kalau dia punya keinginan dia tak cukup besar. Antara cabaran 10 cabaran tu adalah takut. Salah satu cabaran dia adalah takut. Ada orang setengah orang takut. Ada keinginan tapi takut. Bila dia takut, dia tu terhalanglah keputusan dia. Terhalanglah tindakan dia. Terhalanglah perubahan hidup dia. Dia adalah seperti gajah sarkas yang daripada kecil diikat kaki dia. Bila dia cuba tarik nak pecahkan rantai tu masa kecil tak boleh. Rantai tu kuat. Tapi bila dia makin dewasa, rantai yang sama tu sebenarnya dia boleh tarik. Tapi sebab daripada kecil dia dah berhenti mencuba, dia jadi takut sebab sakit bila dia tarik tu. So dia stop trying. Bila dia makin besar, dia tak nak try lagi dah. Dan dia hidup penuh dengan ketakutan. So dia nak lebih bebas, tapi dia takut. Dia nak bebas, nak hidup lebih baik. Nak hasil sini lagi bagus. Anak murid saya tadi anda tengok, income dia bukan sikit-sikit. Dan anda mungkin jarang-jarang dengar keliling anda income dia macam tu. Macam saya dulu. Macam mana nak dengar? Kawan saya gaji 1,500 first kerja. Kawan dengan 900. Sebab nak rasa kita gaji banyak. Kalau kawan dengan duit 3,000, nanti kita rasa gaji kita sikit. So kita nak feel good. Kan? Jadi kita kawan-kawan dengan gaji yang sama-sama keluar habis belajar diploma mula-mula. CGPA aku 3.72. 3.72. 3.72 saja, gaji saya 1,500. Rasalah macam bagus. Rasa macam bagus. Kawan keluar dapat 1,200. Dalam hati macam, jadi kita kawan-kawan yang gaji dia lebih rendah daripada kita. Jadi tak ada challenge life kita. Kita rasa tak ada benda. Okey je, aku lebih baik daripada dia orang. Kalau tengok kawan Facebook semua, kita tengok yang macam tu juga. Yang set-set macam kita. Atau lagi banyak, lagi kurang daripada kita. Itu adalah mentality. Cabaran yang atas satu cabaran yang lagi saya explain. Boleh ke boleh? So, datangnya keinginan dan desire. Siapa tak nak hidup lebih baik? Siapa tak nak? Siapa tak nak? Turun tangan tak nak? Kau tengok. Yang tak nak tu turun tangan. Dia dah pening. Aku nak angkat ke nak turun? Keputusan senang je nak buat pun tak boleh buat. Saya ulang lagi sekali. Siapa tak nak hidup lebih baik, turun tangan. Tahniah, anda bijak faham. Tepuk tangan untuk anda. Siapa tak nak ada kewangan yang lebih baik, ada kebebasan masa, boleh capai apa yang dia nak capai, boleh bantu orang lain, siapa tak nak? Semua orang nak. Masalah dia kat mana? Saya explain. You mungkin ada keinginan. Tapi you tak boleh buat keputusan. Kenapa? You tak boleh buat tindakan. Kenapa? Saya nak tunjukkan kenapa. Masalahnya dekat mental. Ataupun minda. Kenapa saya kata masalah dekat mental ataupun minda? Let me explain. Tengok sini. Minda kita ni adalah ibarat software. Otak akal kita ni bila kita lahir dia adalah kosong. Cakap orang sebelah, kosong. Tak ada orang lahir-lahir terus pandai makan. Tak ada orang lahir-lahir terus tahu nak minum. Semua kan dia ajar. Setakat hari ni saya tak jumpa di Malaysia lahir-lahir pandai mengaji. Belum lagi. Pandai-pandai keluar-keluar tahu abata, saja, tahu. Tak ada. Tak ada. Maksudnya lahir kosong. Bila dia lahir kosong, akan ada orang yang akan memprogramkan dia. Memasukkan namanya informasi. Yang memasukkan ilmu. Yang memberikan bimbingan. Masalahnya dengan programming ni, ini namanya programming. Masalah yang berlaku ialah, saya tanya dengan puan ni. Puan buat keputusan untuk bekerja. Okey, dalam masyarakat orang kita, orang Melayu, saya juga sama, mak bapak saya. Kecil-kecil saya diprogramkan daripada kecil. Kau dah besar, masuk universiti, belajar pandai-pandai, kau mesti kerja kerajaan. Itu programming yang saya terima.
Kenapa? Dah ada pencen. Kenapa? Dapat loan rumah 4%. Kenapa? Senang kahwin. Sebab orang lain mentua kadang-kadang dia cari kau kerja kerajaan. Bagus. Ada jaminan. Programming tu masuk dalam mind saya. Memenuhi segala sel-sel kepala otak saya. Bila dia penuhi, at least dia kata kau tak boleh kerja kerajaan, kau kerja swasta. Secure. Gaji tetap. Pergi kerja, balik kerja. Dan saya tak marah mak bapak saya. Saya nak cerita tu. Kenapa dia berfikiran macam tu? Mana datang pemikiran dia tu? Diwarisi daripada siapa? Atuk dan nenek saya. Atuk nenek saya, pakcik makcik saya. Atuk nenek saya ni orang kampung. Orang kampung ni, dia adalah macam torek getah. Buat kerja-kerja kampung. Masa tu pendapatan dia tak tetap. Bila pendapatan dia tak tetap, dia nak anak-anak dia lebih baik daripada dia, betul? So dia cakap lah, kau nanti kerja kerajaan, bagus, gaji tetap. Faham Zaman dulu kerja kerajaan, dapat 500, 300, kau boleh beli Ferrari aku ingat. Tak Ferrari pun, kau boleh beli something lah. Sebab apa? Nasi lemak 5 sen dapat 50 bungkus agaknya. Tak 50 bungkus lah, mungkin 10 bungkus. Betul tak betul? Dulu, wang tu nilai dia sangat besar. Betul? Dulu gaji 400 senang lenang. Sekarang gaji 400 selama hari raya mak saya batin. Siapa faham perkataan CI? Beza tak cabaran dia? Beza. Tapi saya tak salahkan dia orang. Saya nak bagi anda faham. Mana datang tu? Diwariskan pemikiran tu mana datang? Dan pakcik-pakcik saya semua, hampir semua tuan-tuan dan puan, semuanya adalah diprogramkan. Kau mesti kerja LLN. Dulu, korang tak tahu LLN kot. Tahu LLN? LLN, Lembaga Elektrik Negara. Ada? TNB sekarang. So pakcik saya katalah 10 orang pakcik, 11 orang kerja TNB. Pakcik lagi tu dia kahwin orang lain, makcik. Maksudnya lah, semua orang kerja TNB, LLN masa tu, so gaji tetap. Ayah saya seorang yang kerja Jabatan Parit Tali Air. Poin saya lah sebab programming tu. You faham saya cakap ni? Programming tu. So mana datang programming akak? Tanya puan ni. Mana datang informasi yang kerja ni, pilih kerja, buat keputusan nak pilih kerja ni? Siapa? Mana datang pemikiran tu? Daripada mak bapak ke? Atau ada orang influence adik-beradik ke? Pegang mikrofon. Daripada pemikiran sendiri. Mak bapak tak kerja? Peneroka. Peneroka. So dia tak ada cakap dah besar nanti kerja, makan gaji? Tak pernah? Ada tak? Ada. Mana mungkin tak ada? Ada. Dia dah pernah hantar kita belajar. Suruh kita makan gaji. Ya. Betul? Betul. Dia tak suruh jadi peneroka. Betul? Padahal peneroka jutawan. Tapi tak apa. Mana datang tu? Sebab programming ni datang daripada peninggalan penjajah British. Bukan nak menyalahkan dia. Dah sampai masanya kita start pecahkan diri kita daripada pemikiran tu. Okey? Dalam sekolah-sekolah Melayu, minta maaf saya cakap, berbeza dengan sekolah Cina. Saya sekolah Cina. Saya sekolah Cina 12 tahun. Pagi sekolah Cina, petang sekolah agama. Saya pernah masuk sekolah Melayu 3 bulan. Bapak saya keluarkan balik. Nanti saya cerita sebab dia. Tak baik bunyi dia. Walaupun bapak saya kerja kerajaan, tapi dia nak saya sekolah Cina. Dia suka pemikiran Cina. Saya masuk sekolah Cina, tuan-tuan. Walaupun subjek geografi ke, fizik ke, kimia ke, cikgu dia, Cina ni, cikgu Cina saya. Ini bukan racist, saya nak cerita pengalaman saya. Siapa ada Chinese channel, jangan risau. Saya okey dengan semua orang. Dengan semua bangsa, semua, tak kisah. Poin saya nak cerita ni lah, message dia, cara dia mengajar. 15 minit pertama dalam kelas, tuan-tuan dan puan, dia tak cerita fizik. Dia tak cerita bio. Dia tak cerita pasal chemistry punya subjek, sejarah yang dia nak ajar. Tak. 15 minit pertama, semua cikgu sama. Macam tu perangai dia. Dia akan cakap apa? Bunyi dia lebih kurang macam ni. Kita bangsa Cina di tanah Melayu, tak ada subsidi. Kita mesti berdiri atas kaki kita sendiri. Kau kena belajar pandai-pandai, belajar sampai universiti. Kau suruh bapak kau hantar sampai maksimum, jadi profesional, dapat gaji paling tinggi dalam mana-mana tempat. Jangan kerja kerajaan. Itu pertama. Kalau kau tak mampu buat tu, kau buat yang kedua. Kau mesti bisnes.
Dan kalau kau tak tahu bisnes, kau cari mana-mana orang Chinese yang bisnes, kau kerja berkuli dengan dia 10 tahun. Kau jangan ambil gaji itu kau simpan. Ambil sedikit untuk survive. Pakai apa saja yang kau mampu masa tu. 10 tahun kumpul duit. Cukup 10 tahun kau buka bisnes. Dan apa yang berlaku? Most of the Chinese dengan prinsip yang sama, bila orang tu bekerja dengan dia 10 tahun berkuli cukup, dia akan beritahu, dah masanya kau buka kedai kau sendiri. Dah ada duit cukup? Cukup. Kau buka sebelah kedai aku. Tak cukup barang, aku bagi. Cukup berapa tahun, kau sampai profit kau pergi tempat lain. Kita, bangsa kita, nak suruh buka kedai sebelah. Kau nak mampus? Mana bomoh terbaik? Berapa orang setuju dengan kanan? Say I. Nampak? Mentality tu. Faham poin saya? Okey, itu nak cerita sampingan. Saya masuk sekolah Melayu 3 bulan. 3 bulan. Daripada darjah 6 masuk form 1. Ayah saya nak masukkan saya science stream. So dia masuk sekolah Melayu sebab saya asal nak suruh jadi medical doctor. And result saya bagus. So 3 bulan. 3 bulan tuan-tuan masuk sekolah Melayu. Minta maaf saya cakap ni tak baik punya dia. Mungkin sekolah tu yang jahat. Dan saya yang jahat. Saya dah tahu apa itu majalah Playboy. Saya dah tahu masa tu tak ada VCD. Dah tahu VHS tape warna biru. Biru je cover dia. Kau tak faham tak apa. Tiba-tiba dah tahu. Dah tahu dah. Oh ni Ukuk Salem. Oh yang ni Marlboro Man. 3 bulan. Ayah saya dapat tahu. Dia terus pindahkan saya balik sekolah Cina. Sebab sekolah Cina saya tak pernah jumpa semua tu. Serius, saya tak pernah jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak kata sekolah Cina tu bagus. Saya tengah cerita programming yang berlaku. Bila programming ni salah daripada kecil, saya masuk sekolah Melayu, apa dia punya conversation cikgu saya? Belajar pandai-pandai, masuk universiti, dapat kerja tinggi dekat kerajaan. Nanti jadi pegawai, jadi DO, so jangan lupa cikgu. Conversation antara dia apa? Bapak aku kerja kilang ni, baru buka kilang dekat Parit Patah. Masa tu, saya besar dekat Pontian Johor. Ada kilang Mitsumi, kilang Kok Jepun, ada Shimano. Jadi, dia cerita apa? Aku nak kerja kilang ni lah, BSPM ni. Itu conversation sekolah Melayu. Conversation sekolah Cina tak macam tu. Aku nak belajar Australia, aku nak make sure aku score. Aku nak buat, bukan ada duit pun tuan-tuan, nanti ada cerita, saya tak cerita. Tapi orang Cina pergi belajar luar negara, semua pakai duit sendiri. Dia dah plan daripada awal, memang aku nak pergi. Dia dah simpan duit, dia bersusah payah bisnes. Sebab apa? Sebab nak create that money. Saya faham katakan CI. So, berbeza dengan kita. Faham tak so far? So, mana datang programming ni? Daripada mak bapak kita. Daripada adik-beradik kita, betul? So, nak ceritanya tuan-tuan, programming ni lah yang menghalang, menjadi penghalang antara limited belief. Limited. Kepercayaan terhad yang kita ada, tengok sini, tu yang nak meniaga takut, nak buat kewangan yang baik takut, nak fikir income besar takut. Ni semua haram. Duit berjuta ni semua masuk neraka. Padahal kalau duit berjuta kena Bill Gates. Dalam masa 30 tahun jadi billionaire, setiap tahun derma 1 bilion dekat South Africa, kawasan kampung, orang Islam bangunkan gereja kawasan tu. Kita, ni semua haram, masuk neraka. Duit adalah alat yang kita boleh guna untuk bawa kepada ibadat. Kalau kita ada consciousness yang jelas, you nak buat umrah pun pakai duit. You nak pergi haji pun pakai duit. You tak ada duit nak pergi haji, you daftarlah kat tabung haji, tengok berapa tahun you pergi esok. 2078. So limited ni, masalahnya mental kita ni, dia salah program. So kalau you nak ubah life you kat sini, tengok betul-betul, you nak ubah result hidup you ini. Sebab tu apa yang saya ajar, saya nak bagi anda faham, dan dalam program bimbingan intensif minat kekalangan saya nak betulkan benda ni. Sebab kalau ini betul, saya explain semua orang angkat tangan kanan. Minta maaf, you berdiri sama dengan saya, sebab saya pun berdiri juga. Saya nak you faham, nanti kan kita duduk, boleh? Tengok sini. 1 tak cukup, buat macam ni lah. 4. Apa yang saya tahu? Ikut saya semua, 1, 2, 3. Apa yang saya tahu? Menentukan pendapatan saya. Tak kisahlah pendapatan ni bekerja ke,
berniaga ke, tak tahu buat apa ke. Apa yang kita tahu menentukan pendapatan kita. Pendapatan kita ditentukan oleh apa yang kita tahu. So kalau you sekarang buat 2,000 sebulan, you tak nak kena buat 3,000, 5,000, 10,000. Siapa nak angkat tangan say I? Masalahnya you tak tahu. You hanya tahu buat benda tu je. So you akan buat ikut apa yang you tahu. Kalau hari ni puan ni tahu macam mana nak buat RM800,000 sebulan, insya-Allah nescaya tindakan dia pun akan capai benda tu. Masalahnya dia tak tahu. Sebab itulah ada lagu Andai Ku Tahu. Tak tahu tak apa. Kejap lagi saya tunjuk video. Kalau zaman dulu ada orang meminang you ke, atau you berasnya nak pinang sesiapa kan. Kalau orang tanya, kau kerja apa? Mak bakal waktu tanya, kau kerja apa? Dia jawab, meniaga sate makcik. Apa persepsi orang meniaga sate? Kerja ada income, kerja tak ada income. Kalau ni meniaga sate, ini pekerja kerajaan Putrajaya ada Proton Saga Merah. Tahun 90. Mana satu biasanya orang pilih masyarakat kita? Proton Saga lah, boleh bawa mak mertua jalan. Sate ada apa, gerai je. Malulah aku kahwinkan anak aku dengan peniaga sate. Pergi buat kesilapan besar kalau dia adalah anak murid saya. Sebab anak murid saya berniaga sate, anda tengok kejap lagi. Daripada income dia sebulan adalah bekerja makan gaji. RM5,000, RM4,000, RM5,000, RM6,000 sebulan. Dia berhenti kerja. Dia adalah meniaga sate. Jualan dia tak banyak tuan-tuan. Ada 30 lebih gerai, 37 ke 38 gerai. Pendapatan sebulan adalah RM800,000. Kejap lagi saya tunjuk video dia. Kau pandai kira ke RM800,000 tu macam mana? RM800,000 sebulan tau, Kak. Sebulan. Cuba kali 12. Mana banyak? 9.6 juta je setahun. Niaga sate je. Masalahnya dia tak tahu asal dia. Tapi bila dia ambil tahu dan belajar, dia ada knowledge, ada information, dia ada bimbingan, ada guidance, ada mentor, faham strategi. Bila dia buat dan campur dengan keinginan dia pula, dia memang nak ubah hidup dia. Dah ada knowledge yang betul, keinginan yang betul, keputusan dia betul, strategi betul, hasillah tuasan dia berubah. Tapi kalau dia tak ada informasi itu, susah dia nak ubah benda tu. Siapa sini bekerja? Berdiri. Yang tak bekerja, yang berniaga duduk. Yang bekerja je berdiri. Yang masih bekerja berdiri. Alright, masih bekerja berdiri. Mak ramai je. Macam seluruh kelas. Okey, saya nak bagi nasihat pada yang bekerja ni dengan betul-betul. Ni nasihat ni based on pengalaman saya. Saya nak dengar kata CI. Nak berniaga tak? Kenapa nak berniaga? Ada orang cakap sebab banyak duit. Tak. Ramai gila orang yang berniaga tak buat duit. You jangan tertipu. You boleh tanya kejap lagi orang yang berniaga, ramai gila yang tak buat duit dalam perniagaan. Stylo, bawa business card, managing director. Nak bayar bil rumah pun tak mampu. Nak bayar kereta pun tak mampu. So nasihat saya siapa yang bekerja, nak berniaga ni, jangan berniaga. You pening kan? Dengar betul-betul saya explain kenapa. Saya cakap based on pengalaman. 1995 saya belajar. First diploma saya buat adalah investment analysis. Sebelum saya sambung. Saya belajar UiTM Johor, UiTM di hatiku. So, CGPA taklah tinggi 3.8 tapi 3.72. So bila dapat kerja, saya dapat kerja sebentar belum habis belajar lagi saya dapat tawaran. Sebab semasa saya praktikal, saya punya performance, komitmen, alhamdulillah agak bagus. So bos tu kata, kau habis je belajar, kita nak offer you kerja kat Melaka. Saya pun terima, gaji saya banyak gila, 1,500 masa tu. Oh banyak gila. Kenapa rasa banyak? Sebab orang lain, kawan saya tak dapat kerja lagi. Kan, dapat 1,200, 1,300, saya dapat 1,500. So rasa macam power lah sangat. Okay. So saya pun bekerja. Masa saya bekerja tuan-tuan, tahun pertama, gaji saya naik. Naik. Bagi saya masa tu banyak lah. Wow, RM50. Bagi saya banyak. Sebulan gila ni. Setahun naik 600. Kan belum tolak EPF so-so tak tertinggal. Tahun kedua, gaji saya naik RM70. So gaji saya masa tu lebih kurang naik jadi RM1,007 lebih. Okey. Tahun ketiga, gaji saya naik RM100 dan tahun tu juga saya berhenti.
Kenapa saya berhenti? Saya pernah dengar kata CI. Dan saya share ni supaya you tak ulang kesilapan saya. Dengar betul-betul. Kesilapan saya ialah saya berhenti kerja sebab saya nak berniaga. Dengar betul-betul. Dan saya tak pernah berniaga. Saya belajar business school. Investment analysis ni bawah business school. Tapi saya tak pernah berniaga. Apa yang saya belajar semuanya teori. Okay, so saya pun berniaga. Mak saya tak bagi. Sebab mak saya, ayah saya sama. Keturunan kita tak ada siapa pernah berniaga, dia kata. So kalau kau berniaga, kau tak boleh jadi. Dan ternyata betul. Apa yang dia cakap tu betul. Jadi kita anggap betul. Saya berniaga yang pertama, saya berniaga kelapa. Saya supply kelapa dekat kawasan Kedai Runcit. Semua orang beli tapi orang tak bayar. Consignment basis. Kan kita collect kemudian. So bila kita datang, dia kata rosak lah, tombong lah, tua lah. So itu belajar daripada kesilapan. Kemudian saya berniaga sabun basuh baju. Quality attack. Antara dekat office kawan-kawan ayah. So pejabat kerajaan. So ramai orang beli sebab murah saya jual tu. Beli 5, 10 paket. Satu paket RM10. Dia beli 10. Banyak gila orang beli. Stok habis. Masalah nak bayar 4 kali. Saya belajar lagi kali kedua. Kemudian saya berniaga. Tak tahu pernah buat lagi nak cari duit ni. Sebab nak buktikan pada mak yang saya boleh berniaga. Padahal saya sebenarnya tak tahu berniaga. Dan ego. Saya tak nak belajar dengan orang. Tak nak tanya saya siapa. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian saya berniaga produk kesihatan. Masa tu belum kahwin. Nak jual produk Uricoma, Longifolia, Jack. Bahasa lain tongkat Ali. Macam mana nak explain pada orang? Abang, macam ni bang. Macam mana? Tunjuk, tak boleh faham. Okey, kemudian cuba produk lain. Produk kuruskan badan. Memang tak laku. Masa tu kalau anda ingat, Chitosan, CHITOSAN. Chitosan. Sangat langkah top masa tu. So kita pun lalau macam, ni bagus kat beli kurus. Dia tengok saya atas bawah. Macam tak berapa je. Jadi hari ni kalau orang datang jumpa saya kata nak bagi produk kuruskan badan, kau cakap kau makan sampai kurus keding, kau cerita dengan aku. Kau tak kau jangan cerita. Badan pun gemuk gedempul, cerita dengan orang. Faham?